Saya, Nur Nurin Kasina binti Mak Izam, S66802 akan membentangkan berkaitan pengenalan isu gangguan seksual dalam kalangan penjawat awam wanita. Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun. Kesannya, banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan untuk membolehkan semua rakyat bekerja. Tetapi, dalam pada masa yang sama, telah berlaku gangguan seksual dalam sektor awam, terutamanya bagi kaum wanita. Pada era 90-an, jumlah gangguan seksual yang dilaporkan oleh sektor awam lebih tinggi berbanding sektor swasta. Walau bagaimanapun, tiada undang-undang khusus yang dibuat bagi menghentikan perkara ini. Masa-masa yang mengalami gangguan seksual akan berasa tidak selamat dan sekaligus dapat mengganggu kehidupan seharian mereka. Pada 17 Ogos 1999, Kod Amalan bagi mencegah gangguan seksual di tempat kerja telah dilancarkan. Tujuan kod ini adalah untuk mengelakkan sebarang gangguan seksual di tempat kerja terjadi dan kod ini juga dapat digunakan pakai di luar tempat kerja apabila berlaku gangguan seksual tetapi masih di dalam urusan pekerjaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ain Afifah binti Seari bernombor matrik S66794 akan membentangkan isu gangguan seksual dalam kalangan penjawat awam wanita. Isu yang pertama adalah penggunaan kata-kata lucah semasa berbual, bercerita dan membuat bunyi-bunyian yang akan mengakibatkan ketidakselesaan kepada penjawat awam wanita. Isu sebegini seringkali terjadi dalam sektor pekerjaan, di mana ramai yang menganggap bahawa ianya suatu perkara yang biasa dan remeh. Akan tetapi, penggunaan kata-kata lucah berikut merupakan gangguan seksual secara lisan. Selain itu, masih terdapat juga penjawat awam yang menyalahgunakan media elektronik di mana mereka melakukan gangguan seksual secara visual. Contohnya, mereka menghantar gambar atau objek lucah kepada penjawat awam wanita melalui aplikasi WhatsApp. Isu yang ketiga ini pula adalah salah satu isu yang hangat dibicarakan, di mana terdapat segelintir pendidik wanita telah melakukan gangguan seksual secara fizikal terhadap pelajar perempuan, iaitu mereka meraba kemaluan pelajar tersebut atas alasan untuk mengetahui adakah pelajar tersebut menipu bahawa mereka berpuasa ataupun tidak. Isu ini telah menjadi kebimbangan masyarakat dan pihak kerajaan haruslah mengambil tindakan tata tertib ke atas penjawat awam terbabit. Isu yang terakhir pula adalah isu berkenaan pihak atasan di mana terdapat segelintir kelakuan pihak atasan yang tidak bermoral. Mereka akan mengugut penjawat awam wanita untuk diberhentikan kerja sekiranya keinginan seksual mereka tidak dipenuhi. Jelaslah di sini bahawa ianya merupakan gangguan seksual secara psikologi dan hal ini sungguh memalukan dan merupakan satu kesalahan di mana mereka telah menyalahgunakan kuasa mereka. Antara faktor-faktor gangguan seksual dalam kalangan penjawat awam wanita yang pertama adalah perbezaan hormon yang dimiliki oleh lelaki dan perempuan. Hal ini dikatakan demikian kerana hormon yang dimiliki oleh lelaki lebih mempunyai rangsangan yang lebih tinggi berbanding wanita. Faktor yang seterusnya adalah jumlah bilangan pekerja lelaki lebih ramai daripada jumlah bilangan pekerja wanita. Perkara ini akan menyebabkan peluang berlaku gangguan seksual kepada wanita amat tinggi. Faktor yang seterusnya adalah kedudukan jawatan lelaki lebih tinggi daripada wanita. Hal ini dikatakan demikian kerana lelaki akan menggunakan autoriti yang tidak berkonsepkan kerja terhadap wanita. Golongan wanita mudah terberdaya juga merupakan faktor dalam isu ini. Wanita perlu mempunyai prinsip dan menjaga batasan antara lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Balakis binti Samsuri S66508 akan membicarakan tentang langkah-langkah untuk menangani isu masalah gangguan seksual dalam kalangan pejabat awam wanita. Pertama adalah untuk mewujudkan khidmat kaunseling di tempat kerja. Serta industri pekerjaan tidak kira sama ada sektor awam atau sektor kerajaan haruslah mewujudkan tempat khas untuk khidmat kaunseling bagi membolehkan mangsa mengadu masalah.
Selain itu, khidmat kaunseling ditubuhkan di tempat kerja adalah untuk memberi nasihat dan memberi pengetahuan kepada mangsa cara untuk melindungi diri daripada gangguan seksual di tempat kerja. Yang kedua pula adalah mangsa boleh mengambil langkah perundangan melalui Undang-Undang Buruh, iaitu individu yang didapati bersalah tindakan tata tertib akan dikenakan. Pihak kerajaan juga telah mewujudkan Peraturan Pegawai Am Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002 yang menyebutkan peraturan tersebut bahawa seseorang pegawai awam dilarang melakukan gangguan seksual seperti cubaan mendekati individu atau mangsa dan meminta layanan seksual. Langkah yang ketiga adalah terdapat pindaan terhadap Akta Kerja 1995, Akta 265. Majikan dan kaki tangan yang menghadapi masalah gangguan seksual di tempat kerja akan dilindungi melalui akta ini. Hal ini kerana majikan diwajibkan menyiasat aduan tersebut jika terdapat kes ini, dan jika pihak majikan tidak melakukan siasatan, maka pihak majikan akan dikenakan denda maksimum sebanyak RM10,000. Langkah yang keempat adalah terdapat Undang-Undang Kanun Kesiasaan dalam kurungan Akta 574. Undang-undang diwujudkan untuk memastikan si pelaku mendapat balasan atau hukuman terhadap tindakan yang dilakukan kepada pejabat awam wanita. Undang-undang yang dikaitkan dalam kes ini ialah bagi kes yang melibatkan serangan atau penggunaan kekerasan jenayah dengan berserta niat ingin mencabut kehormatan, melibatkan serangan atau penggunaan kekerasan jenayah dengan niat untuk menjatuhkan kehormatan seseorang. Seterusnya, langkah kelima adalah adanya Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Akta ini diadakan untuk menjamin keselamatan dan masalah kesihatan pekerja di tempat kerja. Akta ini juga untuk mengelakkan pekerja menerima pelbagai ancaman di tempat kerja, khususnya gangguan seksual dalam kalangan penjawat awam wanita. Hal ini untuk memastikan bahawa persekitaran tempat kerja adalah selamat dan berkualiti. Langkah keenam adalah peranan pekerjaan dan kesatuan sekerja itu sendiri. Majikan dan kesatuan sekerja mestilah bekerjasama dalam menjalankan program-program menangani isu gangguan seksual. Antara program-program yang dijalankan adalah dengan memberi pendidikan kepada para pekerja dengan mendedahkan kepada mereka faktor-faktor dan kesan-kesan daripada gangguan seksual ini. Langkah terakhir adalah terdapat mekanisme yang komprehensif digalakkan untuk ditubuhkan dalam organisasi pekerjaan. Mekanisme ini termasuk dalam perkara-perkara yang dinyatakan dalam Perkara 9 Kod Amalan. Antaranya adalah adanya satu kenyataan dasar yang melarang gangguan seksual dalam tempat kerja, prosedur membuat aduan, peraturan disiplin. Hari ini sekaligus akan menggunakan isu gangguan seksual dalam kalangan pekerja wanita. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, gangguan seksual yang merupakan perlakuan yang tidak bermoral yang dilakukan secara seksual terhadap individu lain bukanlah satu perkara yang baharu dalam kehidupan hari ini. Gangguan ini boleh berlaku di mana-mana sahaja tanpa mengira waktu dan ruang. Gangguan seksual yang berlaku dalam sektor pekerjaan boleh berlaku secara fizikal, psikologi, lisan, isyarat maupun secara visual. Perbuatan mengganggu rakan sekerja secara seksual ini telah memberikan impak yang besar dalam diri mangsa. Sebagai contohnya, mangsa berpotensi tinggi untuk mengalami trauma dari kisah lampaunya selain mampu merisikokan kerjayanya. Oleh hal yang demikian, pelbagai langkah perlulah diambil dalam usaha membendung masalah ini daripada terus berleluasa.